أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. يا معلم إبراهيم الحكمة علمنا، يا مفهم سليمان فهمنا، ففهمناها سليمان وكلا آتينا حكما وعلما، وسخرنا مع داود الجبال يسبحن والطير كنا فاعلين. يا رب سليمان ويا رب إبراهيم ويا رب موسى وعيسى ويا رب محمد صلى الله عليه وسلم، أخرجنا من ظلمات الجهل والنسيان برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم زدنا علما وارزقنا فهما برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم نورنا بنور علمك وأبعدنا النسيان برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين برحمتك يا أرحم الراحمين. والحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah, sama-sama kita panjatkan kesyukuran Allah Subhanahu wa taala. Keizinan daripada Allah Subhanahu wa taala, Allah menemukan kita lagi pada pagi ini, dan mudah-mudahan kehadiran kita di rumah Allah Subhanahu wa taala ini akan dirahmati bagi kita oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan menjadi salah satu daripada amalan kebaikan kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ibu-ibu, ayah-ayah rahmat Allah Subhanahu wa taala, yang mana belum berniat i'tikaf maka berniatlah i'tikaf. Nawaitul i'tikaf fi hadzal masjid sunnatan lillahi ta'ala. Sahaja aku berniat i'tikaf dalam masjid ini sunat kerana Allah Ta'ala. Allah berikan kelebihan bagi orang yang beriktikaf. Nabi SAW sabdakan bahawa la i'tikaf illa salasah, iaitu niat i'tikaf bagi kita ini ada 3 masjid. Nabi kata boleh berniat kecuali 3 masjid je lah. Allah angkatkan niat i'tikaf pada 3 masjid, Nabi kata, iaitu pertama Masjidil Haram, yang kedua ialah Masjidil Aqsa, dan Nabi kata yang ketiga ialah Masjidi, iaitu Masjid Nabi SAW. Jadi walau demikian, ayat Al-Quran menyatakan wala tubashiruhunna wa antum aakifuna fil masajid, maka jangan kamu hampiri isteri-isteri kamu dan beriktikaflah kamu. Daripada ayat tersebutlah jumhur ulama mengatakan bahawa niat iktikaf ini boleh pada masjid-masjid yang lain, dan alhamdulillah kita berada dalam rumah Allah Ta'ala. Sesiapa yang berniat iktikaf, Allah Subhanahu wa taala akan jauhkan padanya 3 parit. 3 parit iaitu jauh di antara manusia ini daripada api neraka dengan 3 parit. Dan ditanya tentang parit tersebut, 1 parit ini Allah jauhkan di antara timur dan barat. Jadi ada 3 parit Allah jauhkan sama sekali bagi mereka yang berada beriktikaf di rumah Allah Subhanahu wa taala. Jadi insya-Allah kita sama-samalah berazam setiap hari jangan sampai kita ini tidak berniat ataupun tidak beriktikaf di rumah Allah Subhanahu wa taala. Dan Imam Abu Hanifah mengatakan bahawa iktikaf ini sekurang-kurangnya ialah 1 jam. 1 jam itu sekurang-kurangnya. Maka kita dah datang tadi, sampailah kita ini berhenti pada kuliah, insya-Allah kita memadai telah sampai pada 1 jam. Jadi kelebihan mudah-mudahan Allah Ta'ala angkatkan pada kita, dan insya-Allah kita akan berhenti sampai waktu duha. Waktu duha kita berhenti, Allah berikan lagi ganjaran seperti mana kita menunaikan umrah ataupun haji. Cuma perhatian pada semua ibu-ibu, ayah-ayah rahmat Allah SWT, kalau kita tengok waktu yang telah disusun
jadual waktu untuk solat selepas daripada waktu subuh, ada satu masa yang diberikan, iaitu waktu syuruk. Waktu syuruk. Waktu syuruk tu 7.18. Jadi ibu-ibu, ayah-ayah, sampai pada 7.18 kita jangan solat, kita jangan solat. Itu waktu syuruk, matahari keluar. Waktu subuh ni matahari mula terbit. Bila waktu syuruk ni matahari dah mula mengeluarkan cahaya dia. Jadi haram kita menunaikan ibadah solat. Ada 5 waktu kita haram melakukan ibadah solat. Yang pertama ialah waktu selepas kita menunaikan ibadah solat fardu subuh. Lepas main subuh ni dia tak ada solat-solat yang lain, solat sunat tak ada, kecuali yang mendatang padanya. Contoh, kita dah balik rumah, kita datang ke masjid. Kita datang ke masjid untuk apa? Niat iktikaf ataupun kita nak baca Quran, maka kita dibolehkan untuk solat tahiyatul masjid. Ataupun kita nak bermusafir, maka kita boleh sembahyang musafir. Tapi kalau seandainya kita nak solat yang lain, yang mendatang, tidak boleh. Haram bagi kita solat selepas waktu fardu subuh. Yang kedua ialah waktu syuruk. Dia kata waktu syuruk ni matahari dah mula muncul, terbit. Dan kira-kiranya dalam mengikut perkiraan astronomi, kaji bintang, maka matahari yang merah itu sekitar masanya ialah 12 minit. 12 minit. Jadi kalau seandainya 7.18 tu sampailah 7.30 tu baru kita boleh menunaikan ibadah solat isyraq ataupun solat duha. Sebelum tu kita jangan solatlah. Tengoklah perubahan masa pada syuruk tu. Sekarang 7.18, yang lepas 7.17. Kalau seandainya waktu subuh itu masuk awal, maka awallah syuruk itu akan timbul. Jadi mengikut perkiraan astronomi. Tapi JAKIM mengeluarkan duha itu bermula apabila selepas syuruk 28 minit. 28 minit. Jadi kalau 28 minit, tuan-tuan campurkan je lah. 18 campur 28 tu berapa? Lebih kurang dalam 7.46. Dengan 7.45 pagi barulah masuk duha. Cuma menjadi confuse ataupun perselisihan di antara isyraq, solat isyraq dengan solat duha. Solat isyraq dan solat duha. Sebahagian mengatakan bahawa Nabi SAW menunaikan solat duha. Ada mengatakan Nabi SAW melakukan solat isyraq. Isyraq ni ialah matahari naik. Dan Nabi SAW menunaikan ibadah solat sunat. Sekira-kiranya kita lihat bahawasanya di zaman Rasulullah SAW, bila matahari keluar, didapati bahawa unta-unta pun bangun daripada padang pasir. Jadi unta bangun daripada padang pasir, sampailah waktu itu adalah waktu duha. Dan Nabi SAW solat. Sahabat-sahabat melihat matahari masa naik itulah Nabi solat, maka dia mengatakan bahawa Nabi menunaikan ibadah solat isyraq. Sebahagian mengatakan bahawa tidak, Nabi melakukan ibadah solat duha. Sebahagian mengatakan bahawa Nabi melakukan solat isyraq kemudian solat duha. Jadi ibu-ibu, ayah-ayah, terpulanglah sama adik kita ini nak melakukan bagaimana keadaan dia. Boleh tak kita melakukan solat isyraq? Silakan. Duha, silakan. Nak solat duha sahaja, silakan. Kalau solat isyraq saja, lebih baik kita solat duha, sebab solat duha tu ada dalil dia. Nabi tidak tinggalkan dalam kehidupan dia 3
Di antaranya ialah solat duha, solat witir dan puasa 3 hari dalam setiap bulan. Bulan tersebut adalah bulan hijrah. Jadi ibu-ibu, ayah-ayah rahmat Allah Ta'ala, mudah-mudahan dapat manfaat pada kita. Masa yang Allah Subhanahu Wa Ta'ala berikan pada kita, kita mengetahui solat duha itu bila. Ada sebab apa saya nak sebut di sini. Terdapat beberapa pemahaman di kalangan masyarakat jemaah sendiri. Dia duduk di masjid sampai saja syuruk, dia pun tutup Quran dan dia terus solat duha. Sedangkan perbuatan mereka ini melakukan solat waktu itu adalah waktu haram. Jadi waktu haram selepas subuh, matahari naik, iaitu merah matahari. Yang ketiga, matahari betul-betul di tengah-tengah sebelum tergelincirnya untuk masuk pada waktu zuhur. Yang keempat ialah waktu selepas solat fardu asar. Yang kelima, matahari nak terbenam. Maksudnya sekira-kiranya macam waktu duha jugalah. Dikatakan bahawa 15 minit hingga kepada 28 minit matahari itu mula merah. Kalau sesiapa yang solat asar lewat, maka tengok maghrib dia 7.18, 7.17 7.18 7.18 bermaksud kalau tolak 12, 7.6 minit tu, itu waktu dah habis lah. Kalau dia sembahyang lagi pada 7.8 minit, 7.10, selagi belum masuk waktu zuhur, dia melakukan solat asar, maka solat asar yang dilakukan itu adalah solat yang haram. Haram dilakukan. Jadi ibu-ibu, ayah-ayah rahmat Allah Ta'ala, ambil perhatian. Mudah-mudahan kita dapat menaikkan ibadah di awal waktu. Jadi ibu-ibu, ayah-ayah rahmat Allah Ta'ala, kita sambung daripada kitab Riyadhus Shalihin. Di masjid ni sebulan sekali. Jadi kita baca satu-satu, lambatlah nak sampai habis. Nak tengok tebal ni boleh tahan tebal. Ini baru jilid yang kedua, dia ada 6 jilid. InsyaAllah mungkin kitab ni tak habis, kita habis dulu. Sebab dia cuma satu hadis saja. Kita baca kalau nak sampai 6 jilid 1 bulan sekali, tu saya cakap kitab ni tak habis, kita habis dulu. Jadi ibu-ibu, ayah rahmat Allah Ta'ala, kita tengok hadis yang ke-22. Hadis yang telah diriwayatkan daripada Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, iyyakum wal julusa fit turuq في الطرقات. فقالوا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لنا من مجالسنا بدي نتحدث فيها. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا أبيتم إلا المجلس وأعطوا الطريق حقه. قالوا وما حق الطريق يا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال غض البصر وكف الأذى ورد السلام والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. متفق عليه. Sepakat di antara Bukhari dan juga Muslim. Daripada Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, hendaklah kamu semua hindarkan daripada duduk di jalan-jalan. Para sahabat bertanya, wahai Rasulullah, tak dapat tidak bagi kami tempat duduk untuk berbual? Ini sahabat-sahabat dia kata, ya Rasulullah, kami duduk ni untuk berbual. Ini tempat kami biasa duduk berbual-bual. Lalu sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jika kamu ingin, jika kamu enggan melainkan tempat duduk itu, berikanlah hak kepada jalan itu. Nabi kata, bermaksud kalau kamu
nak duduk juga, berikanlah hak jalan tersebut. Maka mereka bertanya lagi, apakah hak jalan itu wahai Rasulullah? Rupanya duduk-duduk tepi jalan tu ada hak dia. Apa hak dia ya Rasulullah? Baginda menjawab, hendaklah kamu menutup mata, iaitu daripada memandang perkara-perkara haram, menahan diri daripada membuat perkara yang menyakiti, menjawab salam, menyuruh berbuat kebaikan dan melarang daripada melakukan kejahatan. Itu di antara yang Nabi SAW gariskan. Kalau nak duduk tepi jalan, satu di antaranya tutup mata. Yang kedua, menahan diri daripada perbuatan yang menyakiti. Yang ketiga, menjawab salam. Yang keempat, menyuruh berbuat kebaikan. Yang kelima, melarang daripada melakukan kejahatan. Jadi ini di antara Nabi SAW pesankan kat kita. Jadi kena ambil perhatian juga. Sebab apa? Sebab bagi diri kita ni, Allah Ta'ala hidupkan, Allah Ta'ala jadikan ada 4 sebab. 4 sebab Allah Ta'ala jadikan kita. Pertama, Allah nyatakan bahawa dijadikan manusia ini kerana untuk mengabdikan diri pada Allah Ta'ala. Wa ma khalaqtul insi wal jin illa liya'budun. Itu pertama. Aku jadikan engkau semata-mata untuk abdikan diri. Yang kedua, imam kita tadi baca, sebab kita dijadikan, iaitu wa iz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Aku jadikan engkau ni untuk jadi pemimpin. Imam kita baca tadi, disebabkan manusia dijadikan, tu yang kedua. Yang ketiga, kerana untuk menunaikan ibadat, iaitu amanah kita. Amanah tu adalah ibadat. Itu yang ketiga. Jadi kita kena tunaikanlah amanah yang Allah Ta'ala berikan, tanggungkan ke atas kita. Dan yang keempat, Allah jadikan kita supaya melihat persekitaran tentang kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu tujuan 4. Allah jadikan kita di atas muka bumi ini. Sebab itulah Nabi SAW ajarkan kita supaya kita ini tidak terpesong, kita ini tidak sampai melakukan perkara-perkara yang terlarang melalui jalan Nabi SAW. Elakkan. Jadi kita ni tak kita nafikan ada makhluk lain daripada manusia dalam dunia ni, yang dinamakan ialah syaitan. Syaitan ada kat mana? Syaitan ni tuan-tuan ada di mana-mana. Kita tengok di jalanan ada, di pokok ada, di hutan ada, di laut ada, di udara ada, di dalam lubang ada, dalam air ada. Syaitan ada di mana-mana dan dia akan mengganggu kita. Hari ini mungkin ibu-ibu, ayah-ayah akan mengenal tempat-tempat tinggal dia, satu di antaranya, dan mengenali suku sakat dia. Dan dia ni memang berjanji kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dia akan pesongkan i'tikad, keyakinan umat manusia ini bila dia beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dia nak bawa sebanyak mungkin untuk sama-sama dengan dia. Kemana? Pada jalan pesong lah untuk bawa. Tapi Allah bagi tahu bagi mereka yang pergi mengikutinya, maka tempat dia tiada lain yang Allah bagi tahu, iaitu neraka Jahannam. Sebab Allah bagi tahu dalam Al-Quran, walaqad zara'na li jahannama katsiran minal jinni wal ins. Aku sediakan neraka Jahannam ni banyak yang akan duduk terjerumus ke sana. Yang pertama di antaranya ialah jin. Yang kedua ialah manusia. Allah yang bagi tahu dalam Al-Quran. Tapi Allah gariskan siapa di antara orang yang akan terhumban masuk dalam api neraka ni, neraka Jahannam. Dikatakan bahawa la yafqahuna biha, diberikan qulubul la yafqahuna biha, Allah berikan hati tapi hati dia buta.
hati dia buta. Ada tanda-tanda hati yang buta. Di antaranya orang yang meninggalkan solat, orang yang membuat maksiat dalam keadaan dirinya tenang, tak ada rasa dalam hati dia yang dia ini bersalah. Kena bawa pada diri kita. Kalau ada suatu maksiat yang kita buat tak ada bersalah, kita khawatir hati-hati kita ini menjadi buta. Hati buta ni, orang yang belajar tasawuf dia akan faham. Dia akan memperhalusi dengan ilmu yang Allah bagi. Sebab tu orang tasawuf ni dia memperhalusi dan dia mengkaji di sebalik yang tersirat, bukan yang tersurat. 2 minggu lepas tajuk khutbah kita ialah muhasabah diri untuk jadi insan yang bertakwa. 2 minggu lepas, bukan semalam. Semalam tajuknya ialah keluarga. Kita bawakan keluarga kita ni iaitu ketaatan kepada kedua ibu bapa. Semalam 2 minggu lepas cerita tentang tahun baru. Dia suruh kita ini ingat bahawasanya muhasabah diri. Tahun baru, zahir dia bila sampai saja tahun baru, keesokan harinya kita kata masuk tahun baru, maka bertambahlah usia kita. Itu yang kita faham dari segi zahiriah dia. Maknanya usia kita bertambah, kita semakin berumur. Tapi di sebalik, di antara yang kita faham, usia bertambah, umur kita bertambah, kita dah makin tua, di sebaliknya adalah kita ini semakin hampir untuk pergi bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Itu yang tersirat. Sama juga, ini orang-orang yang mengkaji tentang akhlak lagi dalam. Ibu-ibu, ayah-ayah datang masjid ni sebab apa? Sebab kita kata sebab nak menunaikan apa yang Allah perintahkan dengan kelebihan yang tersendiri, terutama subuh. Itu yang kita faham melalui tulisan-tulisan daripada kitab-kitab dan pengajian daripada guru-guru. Itu yang tersurat. Yang tersirat, sebab apa ibu-ibu ayah datang ke rumah Allah Ta'ala. Sama juga, kita baca Quran sebab apa? Sebab satu huruf tu Allah beri dengan 10 pahala. Dan di antara zikir yang Allah Ta'ala suka juga adalah membaca Quran. Itu yang tersurat. Yang tersirat, sebab tu orang baca Quran, orang datang rumah Allah Ta'ala, kalau dia mendalami daripada perihal kenapa Allah gerakkan pada diri kita datang rumah Allah Ta'ala, kerana Allah memilih kita untuk bertemu dengannya di rumah Allah Ta'ala. Sama juga, bukan kita tak boleh baca Quran, kita boleh baca Quran, tapi banyak yang alasan kita bagi. Apa alasan kita bagi? Sibuk, tak sempat, tak ada masa. Itu kita berikan alasan. Tapi di sebalik yang tersirat, kenapa kita tak baca? Sebenarnya Allah memang tak nak dengar pun suara kita. Allah tak nak dengar suara kita. Kenapa kita tak datang rumah Allah Ta'ala? Kerana memang Allah tak jemput, tak minta pun, kita ini Allah pandang. Itu yang tersirat. Sebab itulah ibu-ibu ayah nama Allah Ta'ala, kita dalami dengan ilmu bermanfaat, kita ambil manfaat. Ilmu bermanfaat ni bila kita dengar, lalu kita pun berubah dan kita beramal. Syaitan ni, ibu-ibu ayah-ayah, dia kerjanya tak lain tak bukan, memang dia nak sesatkan. Dalam adik-beradik dia ni ada 9 dia punya suku sakat dia lah.
Yang pertama sekali, syaitan yang berupa seperti mana? Haiwan. Serupa mana? Haiwan. Dan syaitan boleh berubah menjadi haiwan. Dan dia ada di antaranya pada binatang-binatang. Kita dulu pun kita tahu, kita belajar bila ular masuk dalam rumah kita, diajar oleh Nabi SAW, salah satu binatang yang boleh menyerupai, syaitan yang boleh menyerupai binatang adalah ular. Ular masuk, warna hitam tu, kita jangan bunuh dulu. Kita bagi tahu, kalau engkau betul-betul lah, kalau engkau bukan ular, kau keluarlah. Sekiranya engkau tak keluar, bahawanya engkau adalah ular yang sebenarnya, aku akan bunuh. Jadi kalau kita cakap sedemikian, makhluk Allah yang dinamakan jin ni, dia akan keluar disebab dia boleh berupa seperti mana ular. Dia akan keluar. Jadi ibu-ibu ayah rahmat Allah Ta'ala, sebab tu kita ni tengok kucing, kita tengok kucing biasa. Kucing ni seekor binatang yang manja. Dia macam harimau. Kita tengok kucing pun, kita ada di antara orang belai kucing, dia peluk kucing. Suka dengan bulu dia. Takut tak bunyi kucing? Orang yang suka sayang kucing, dia tak takut dengan bunyi kucing. Tapi syaitan boleh datang pada binatang. Kalau tuan-tuan bangun pukul 3 pagi, pukul 4 pagi nak tahajud, nak pergi bilik air, masuk bilik air, tiba-tiba bunyi kucing tengah malam, pukul 3.30, entah kucing mana, bunyi tuan-tuan. Silap-silap tuan-tuan tak jadi ambil sembahyang, pergi katil balik tidur. Sebab apa? Sebab syaitan ni dia boleh datang seperti mana kepada binatang. Sebab tu kadang kita tengok, dengar cerita ular tu macam kepala dia macam kepala naga. Ular memang kepala ular, tapi dia boleh menyerupai kepala adalah kepala naga. Dan binatang ada yang boleh melihat syaitan. Di antaranya ialah khimar, iaitu keldai. Dan juga anjing. Sebab itu kita tiba sahabat waktu maghrib tuan-tuan, kalau ada khimar, himarlah di antara binatang yang paling bising. Saya duduk belajar tempat yang banyak himar tuan-tuan, waktu maghrib saya nak pergi masjid, subhanallah, tak berhenti dia bising. Kata bising betul keldai ni. Lepas tu duduk mengaji, rupanya di antara binatang yang nampak syaitan adalah khimar. Syaitan tersebut nama dia ialah khafaf, gangguan. Yang kedua, yang kena hati-hati pada kita juga, dia punya suku sakat syaitan ni ada yang saya kata di mana-mana. Yang kedua ialah tempat wuduk. Dia ada tempat wuduk tuan-tuan. Dan bila kita ambil sembahyang, dia selalu bisikkan kat telinga kita. Syaitan tersebut nama dia ialah syaitan walhan. Walhan. Dia akan datangkan syak. Kita dah basuh tangan, bagus. Komo-komo, masukkan air dalam hidung, kita basuh muka, basuh tangan sampai ke siku. Kita sapu je air di kepala, dibisikkan, air kau ni tak sampai kepada siku. Dan pada kita dah sapu kepala itu, kita tengok siku kita, padahal kena kain. Dia dah kering, kita tengok, oh iyalah. Ataupun kita rasa kena ke tidak, lalu kita pun ambil sembahyang lagi. Ini nama dia syaitan walhan, diganggu. Yang ketiga, syaitan tersebut adalah syaitan hindik. Syaitan hindik ni, dia datang waktu solat. Waktu solat dia akan kacau kita. Bila dia mula kerja, bila kita takbir je, dia akan mula dah datang. Sebab tu kita bila takbir saja, datanglah macam-macam fikiran kita. Kita takbir Allahu Akbar, terus dia datang. Engkau agak-agak imam baca pendek, baca panjang, dia terus dia usik je kita. Kau standby, kau dengar je lah. Kalau dia baca Bismillahirrahmanirrahim, tu pendek lah tu. Itu pun tengok. Kalau dibaca amma yatasaalun, nasib engkau lah. Ini syaitan ni je. Mulalah kita, dia mula berangan. Syaitan tersebut namanya syaitan hindik. Dia kacau. Itu yang kadang bukan saja makmum kena kacau, tok imam pun kena kacau.
Tok Imam pun kena kacau. Tok Imam pun tak teringat. Ni 3 ke 4 ni, 3 ke 4. Sungguh diganggu je orang sedang solat. Syaitan yang keempat, syaitan yang bernama Zalnabur. Zalnabur ni syaitan yang ada di pasar. Pasar malam, pasar minggu, pasar tani, pasar gisil. Paling banyak pasar raya. Tu kawasan besar. Dia kerja apa? Nak mengajak kepada pembeli dan penjual. Yang penjual dia akan ajarkan dengan tipu daya. Yang semalam dia kata hari ni punya barang, dia gaulkan, campurkan. Yang pembeli yang baik dia kata yang tak baik. Jadi itulah di antaranya gangguan syaitan Zalnabur. Kemudian syaitan mitos. Mitos ni di antara syaitan yang ada pada jalanan. Maknanya ada kat tepi-tepi jalan. Ini syaitan apa? Syaitan yang bawa berita bohong. Bawa berita bohong. Dia akan hasutkan cerita. Ada je tuan-tuan dia akan bawa. Kalau tuan-tuan duduk ramai-ramai kan, tengok cerita satu bab ke satu bab, satu bab ke satu bab. Dia bawa cerita macam-macam. Dia cipta supaya menarik. Dulu pernah tak kita dengar di Johor, di Muar. Di Muar ada seekor ular yang besar di bawah jembatan Muar. Kita dengar tuan-tuan. Saya sendiri pun dengar sampai ada jemaah yang tanya saya, betul ke Ustaz? Saya kata mana saya tahu. Dia kata Ustaz, dia punya batik ular tu besar dulang. Tuan-tuan pernah dengar tak? Ular di bawah jembatan Muar. Tahun bila? Ingat tahun 90-an ke awal 2000. Sampai kata, ya Allah, ada yang tak tidur malam tunggu tepi jalan tu nak tengok ular tu besar mana. Sampailah misteri Nusantara bawa perahu, bawa bot, dia pergi pusing kat Sungai Muar nak cari. Sebab dia kata ular tu terlalu besar. Ada orang kata itu ular ke naga, tak tahulah. Ni cerita daripada apa? Cerita daripada manusia. Siapa yang bisikkan? Yang bisikkan adalah syaitan. Dan seterusnya syaitan bernama A'war. Syaitan tadi yang tadi tu dia ada kat jalanan juga sebab dia suka membawa cerita-cerita bohong. A'war ni ialah syaitan yang membawa kepada zina. Dia ada bawa. Siapa di antara pasangan yang belum mahram, dia bersama, dia akan tiupkan pada kemaluan. Sehingga kan dia ini merasa gairah dan akhirnya dia berzina. Syaitan ini, A'war ni juga dinamakan syaitan zina. Seterusnya ialah syaitan yang bernama syaitan dasim. Syaitan dasim ni dia ada kat mana? Dia ada kat rumah. Kat rumah tuan-tuan ada syaitan, nama dia syaitan dasim. Dia tak akan masuk rumah kalau sekiranya kita beri salam. Waktu nak masuk rumah, beri salam. Kalau tuan-tuan tak beri salam, dia akan masuk rumah sama-sama. Dia masuk rumah, dalam rumah tu, sebab itulah sebahagian di antaranya dibagi tahu ada tanda-tanda dia. Tanda-tanda dia ialah bila kita ini rasa macam ada kelibat dalam rumah tu. Kita duduk lipat baju, kita tengok macam ada orang lalu, tapi tak ada. Yang kedua, kalau seandainya kita masak nasi ke masak apa, dia cepat basi. Yang ketiga, selalu mudah bergaduh di antara suami dengan isteri. Bercakaran, kadang anak-anak mudah sangat dia bergaduh. Dan yang keempat ialah apabila adanya lalat. Lalat sebelah malam, seekor dia berpusing-pusing. Ini di antara tanda-tandanya dalam kitab Sarul Batar cerita tentang apa? Tentang dasim yang ada kat dalam rumah. Sebab itulah berhati-hati. Kalau kita tengok kat rumah tengah-tengah malam tiba-tiba ada seekor lalat tu, maka kita halau dia. Halau macam mana? Tutup lampu, buka lampu luar, dia keluarlah. Tapi kalau tutup lampu dia tak keluar juga, kejarlah dia dengan penyapu. Kadang kalau kita duduk tiba-tiba ada kelibat tu lalu, itu ada benda yang tak elok lah. Maka bacakan Quran, baca Yasin.
Yasin tak tahu baca ustaz, baca pun banyak salah. Duduk tengah-tengah tu azan. Azan pun tak tahu ustaz. Kalau azan tak tahu, buka lah radio, buka tu handset azan Mekah. Buka kuat-kuat, bukakan pintu, suruh dia keluar. Tuan-tuan jangan cakap apa-apa pula. Tuan-tuan tengah ibu-ibu tengah lipat baju, tiba-tiba nampak macam kelibat. Tiba-tiba ibu-ibu cakap, "Sim, baik keluarlah Sim." Kebetulan suami pula nama Hasim. Kurang ajar punya bini aku, panggil Sim, Hasim. Itu Sim Dasim, bukannya Hashim. Sebenarnya tu syaitan tu, dia ada dalam rumah kita. Sebab tu nak masuk rumah, kita beri salam, dia tak akan datang. Masuk dalam bilik pun sama, beri salam. Kalau tidak, kita masuk, dia masuk, kita belum baring, dia dah terlentang kat katil. Tak ada pun ustaz, memang tak ada. Sebab dia punya perjanjian dengan Allah Ta'ala. Manusia tak nampak aku sentiasa muda, dan aku akan mati bila berlakunya kiamat. Maknanya lama dia punya kehidupan dia. Banyak dia daripada manusia. Dan yang ke-8, nashan, iaitu syaitan yang ganggu kita, bisik kita ketika tidur. Kita tidur, nashan, syaitan ni akan bisik. Sebab tu siapa dah berniat nak bangkit, tiba-tiba kita terjaga pukul 3 ataupun pukul 4 ataupun pukul 5, kita dah niat nak tahajud, kita kata sikit lagi, nashan tu bawa satu selimut khusus untuk ibu-ibu, ayah-ayah. Selimut ni dia siap aircon, diselimutkan jejak sampai pukul 7.26 dia baru bangun. Silat-silat anak kat rumah ni baru bangun, diselimutkan dengan selimut beralip buaya. Dan yang terakhir, syaitan yang bernama Al-Abiyad. Al-Abiyad ni syaitan yang dia mengganggu ke atas orang-orang yang berilmu. Ini syaitan ni pakai 3 paku. Untuk imam pun Al-Abiyad. Al-Abiyad syaitan ni, dia tak pakai perebet dia tak pakai yang bawah-bawah, dia pakai yang atas-atas. Dia ganggu malahan pada orang yang berilmu. Dia hasut pada dia sampai bawa pada ilmu salah. Sampailah keadaan mereka ini dipuji, akhirnya membawa pada kesesatan. Al-Abiyad syaitan tersebut. Sebab tu kita dengar ada di antara guru-guru yang membawa ajaran sesat. Jadi ibu-ibu, ayah-ayah mata Allah Subhanahu Wa Taala, itulah gangguan bagi kita. Ala kulli hal, bagi kita, waspadalah diri kita, minta dijauhkan. Nak baca apa? Bacalah a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kalau diganggu juga, baca kuat sikit, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kalau diganggu juga, lagi kuat, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kalau suami datang usik-usik, jangan baca depan suami, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Sebab apa? Saya itu manusia, bukan setan. Kita kata ganggu je, akhirnya dia baca, suami datang dekat dia usik-usik kita, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Itu orang beza orang dengan setan. Rupanya suami adalah hal dia nak mujuk isteri apa-apa. Jadi ibu-ibu, ayah-ayah yang mata Allah Subhanahu Wa Taala, kita berusaha, berazam untuk kita ni jadi insan yang Allah Taala redha. Mudah-mudahan Allah pilih kita. Sebab masuk dalam syurga ni, orang yang pertama masuk adalah 70,000 orang. Bukan di kalangan Rasul dan Nabi, tapi Allah pilih hamba Allah 70,000 orang yang pertama. Ramai tak? Tak ramai. Yang kat dunia ni ada 7 bilion, tapi Allah pilih 70,000. Bukan yang kat dunia ni, tapi Nabi SAW dah tinggalkan kita 1400 tahun. Maknanya manusia terlalu ramai, tapi Allah pilih 70,000. Ada pilihan. Dan dia masuk sebelum Nabi? Ya, sebelum Nabi-Nabi yang lain, kecuali Nabi Muhammad SAW. Sebab itulah kita berusaha nak dapatkan 70,000 tu bukan mudah. Memang dinyatakan. Sebab tu orang perempuan yang mula-mula sekali masuk dalam syurga. Ibu-ibu tahu tak siapa perempuan yang mula-mula masuk dalam syurga? Tahu? Tak tahu? Allahu Akbar. Ibu-ibu kena tahu perempuan yang mula-mula akan masuk dalam syurga. Sebab dialah. Fatimah sendiri pun menyatakan ingat diri dia. Khadijah ke? Pun tak. Itu perempuan yang bernama Muti'ah. Muti'ah lah perempuan yang pertama sekali masuk dalam syurga.
Dikisahkan dia ini kerana ketaatan dengan suami dia. Yang diceritakan, sediakan rotan, sediakan air, dan sediakan diri dia dengan pakaian seksi. Untuk siapa? Untuk suami. Ni kan ibu-ibu balik awal-awal lah, pakai baju kelawar yang koyak rabak sampai pinggang tu. Suami balik tu tengok, dia pun nak sarapan. Sarapan apa? Wallahu alam. Tu di antara isteri yang masuk dalam syurga, nama dia Muti'ah. Bapak-bapak nak masuk syurga juga. Nak masuk syurga, Nabi ajarkan kita. Sebab ada satu kisah, Abdullah bin Amru datang bertemu dengan Nabi. Nabi nampak seorang sahabat masuk dalam masjid Nabi. Nabi kata tu ahli syurga. 3 kali Nabi SAW bagi tahu tu ahli syurga. Besok datang lagi. Abdullah tanya, kenapa dia boleh jadi ahli syurga? Lalu dia duduk bermalam. Duduk dalam rumah dia. Ingat dia qiyamul lail malam sampai pagi, baca Quran sampai pagi? Tak. Berzikir sampai pagi? Tak. Rupanya dia macam biasa, macam tuan-tuan lah. Kita tak tahu di kalangan depan kita ni ada Allah Ta'ala pilih ahli syurga. Kita mana tahu. Tapi rupa-rupanya Nabi SAW bagi tahu ahli syurga tu, di antaranya bila Abdullah datang, dia tanya, apakah amalan engkau? Amalan engkau. Nabi bila cakap dia ahli syurga, dah tentu betul. Ada orang yang belum meninggal tapi tapak kaki dah masuk syurga. Nama dia ialah Bilal bin Rabah. Jadi hamba Allah ni, Nabi kata dia ahli syurga. Akhirnya dia pun datang, apa ilmu yang engkau lakukan, amalan yang engkau lakukan, sehingga kan Nabi kata, kita tak ada apa-apa. Mana mungkin tak ada apa-apa, sebab Nabi bagi tahu tak ada yang dusta. Dia kata kalau adalah ini menjadi satu daripada kebaikan, dia bagi tahu satu je lah. Apa dia? Dia kata dia tidak ada perasaan dendam pada dalam hati dia. Perasaan benci tak ada. Satu, sebelum dia tidur. Sebelum dia tidur, dia akan maafkan semua muslimin muslimat. Terutama yang pertama doa dia, kalau ada orang yang mencaci, memaki, menghina aku, dia akan doa, ya Allah, ampunkanlah orang yang cuba ataupun yang memaki, caci aku semua, ampunkan ya Allah. Aku tak ada simpan dendam pada aku ini pada dia. Ampunkan ya Allah. Masukkan dia dalam syurga. Satu. Yang kedua, dia minta pada Allah Ta'ala, kalau ada orang yang umpat aku, mengata aku, ampunkan dia ya Allah. Tempatkan dia dalam syurga. Yang ketiga, kalau ada di antara orang yang memfitnah aku, maka ampunkan dia Allah. Aku tak ada menyimpan apa dosa pada dia. Jadi itulah di antara amalan yang dia buat. Rupa-rupanya pada hati kita. Sebab itulah kena jaga hati. Nabi SAW bagi tahu yang di antaranya yang lain, ahli syurga ni orang yang baik perangainya. Saya ambil sikit yang ujung ni tuan-tuan. Saya diminta 7.25 berhenti, tapi saya tambahkan sikit masa ni. Sebab apa? Sebab sekarang ni tuan-tuan, ada di antara orang yang hati dia tak dapat jaga, marah sangat, sampaikan dia bercakap apa? Kita akan jumpa di Mahkamah Agung. Tuan-tuan pernah dengar tak? Yang akhir-akhir ni tuan-tuan, di Mahkamah Agung. Sebab apa? Dia kata dia memfitnah lah, apalah. Sebab bila orang belajar tuan-tuan, maka sesungguhnya dia tak sanggup nak bawa segala perbicaraan ni kepada Mahkamah Agung. Sebab apa? Bukannya calang-calang macam mahkamah dunia. Mahkamah Agung tuan-tuan, subhanallah, manusia diremen di balai polis 3 hari 5 hari nak selesai satu kes, tak akan selesai. Satu kes beberapa hari tak selesai. Ini kat Mahkamah Agung Allah akan bicarakan hisap kita, bukan sesaat, bukan sedetik, bukan sejam, bukan sehari, bukan seminggu, bukan sebulan, bukan seumur hidup, tapi Allah perbicarakan sezarah, zarah manusia, sezarah daripada amalan manusia Allah akan bicarakan. Ini nak bawa Mahkamah Agung. Kalau beranilah tuan-tuan, tu saya cakap, saya pesankan tuan-tuan pergilah tepi laut, masukkan duit 50 sen, kemudian terjun cari duit tu. Nak tahu jumpa tak jumpa, itulah melautnya manusia dalam padang mahsyar untuk diperbicarakan. Segala-galanya yang saya cakap ni tuan-tuan, melalui daripada
kata-kata daripada ulama-ulama ahli Nabi sallallahu alaihi wasallam. Cerita tentang ahli syurga pun adalah daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Benar tak tuan-tuan? Benar. Yang lagi benar, kita berhenti setakat ni. Jadi saya minta ampun, minta maaf kalau andai kata-kata saya terlanjur kata, saya minta ampun, minta maaf. Bagi saya mohon pada ibu-ibu, ayah-ayah, doakanlah kesihatan saya. Mudah-mudahan Allah beri kesihatan yang baik, kita bertemu di lain kali. Bagi saya doakan semua jemaah-jemaah, mudah-mudahan Allah beri kesihatan yang baik, kewalafiatan yang waras, kita boleh beribadah dengan sempurna. Yang lebih penting, Allah kuatkan semangat keimanan kita untuk beribadah. Betapa adilnya Allah bagi kat kita. Allah bagi kat kita dalam usia tua, kudrat dah tak ada, tapi keimanan, kekuatan, semangat tu ada. Betul kan? Bapak-bapak kat sini ramai yang dah tua-tua, semangat kuat lagi tak? Semangat ibadat, bukan semangat kahwin, semangat ibadat kuat lagi kan? Kudrat dah tak ada dah. Kita tengok datang masjid pun pakai tongkat. Tengok abang haji pun dah pegang-pegang lutut dah. Sebab apa? Sebab kudrat memang dah tak kuat dah. Tapi Allah bagikan kat kita dengan semangat, kekuatan. Dan Allah berikan rezeki kita melimpah ruah pada usia tua. Yang muda, Allah berikan kekuatan tenaga. Tapi nak bawakan cari orang yang kekuatan keimanan muda, sukar. Sebab itulah Nabi bagi tahu, di antara ahli yang naungan aras besok di mahsyar ialah pemuda-pemuda, bukan petua-petua, pemuda yang hati dia tergantung kat masjid. Jadi yang tua tak ada ke tergantung kat masjid jadi yang dinaungi, tapi ada amalan lain. Setiap pergerakan kita semua jadi amalan. Jadi insya-Allah mudah-mudahan kita semua menjadi ahli syurga Allah SWT. Amin ya rabbal alamin. Aku qauli hadza, astaghfirullah li wa lakum, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr, innal insana lafi khusr illa alladzina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ja'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'di tafarruqan ma'suma. Allahumma afina min kulli bala'id dunya wa 'azabil akhirah wa syarrid dunya wa syarril akhirah. Ghafarallahu lana wa lakum ya karim bi rahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tentang